Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua warga Facebook yang mengikuti program kita pada hari ini. Alhamdulillah, program Road to UMK berkenaan dengan promosi program akademik di UMK. Untuk pengetahuan adik-adik, ibu bapa, UMK ini adalah universiti awam yang ke-19 di mana kita punya kebitaraan atau niche adalah dalam bidang keusahawanan. Jadi untuk pengetahuan adik-adik, ibu bapa, UMK ini adalah universiti yang ke-19. Kita mempunyai 3 kampus, kampus Penggalan Cepa, kampus Jeli dan juga kampus Pacuk. Dari segi fakulti, kita mempunyai 9 fakulti, mempunyai 29 program akademik. Kita ada pusat asasi sains dan juga pusat persediaan sains. Jadi kita harap program promosi UMK yang diadakan pada bulan Februari ini memberi ruang dan peluang kepada adik-adik yang menduduki SPN dan STPM dan juga pelajar-pelajar diploma dapat maklumat berkenaan dengan program pengajian yang kita tawarkan. UMK ini adalah universiti yang unik di mana program yang kita tawarkan adalah program yang up to date dari segi memberi peluang-peluang pekerjaan yang besar kepada pelajar. Kita menggalakkan pelajar menjadi pelajar yang proaktif, pelajar yang dinamik. Seperti yang tuan-tuan maklum di era IR 4.0 ini, kemahiran untuk meningkatkan dari segi leadership, dari segi kemahiran kepimpinan itu sangat penting selain dari segi program akademik. Dan saya berharap dengan adanya penerangan dari pihak fakulti sepanjang program Road to UMK ini dapat memberi penjelasan kepada adik-adik dan juga kepada ibu bapa. Akhir sekali saya mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada adik-adik yang rajin belajar supaya menjadi orang yang berguna semasa nanti dan jumpa di UMK. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua kepada yang menyaksikan sesi siaran langsung bersama kami pada pagi ini. Kepada guru-guru, ibu bapa serta pelajar-pelajar yang berada di luar sana, selamat salam perkenalan daripada UMK, universiti yang berteraskan keusahawanan dalam pendidikan. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ingat sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Okey, sebentar tadi kita telah mendengar sedikit kata-kata daripada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rafi bin Yaakob, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK, dan kita mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana sudi memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan program kita pada pagi ini, iaitu program Road to UMK yang ini merupakan siri yang kelima bersama dengan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Jadi bersama kita pada pagi ini adalah dua panel yang kita jemput khas daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, iaitu panel yang kita yang pertama, Profesor Madya TS Dr. Nick Zulkarnain bin Hizir yang bersama kita secara live daripada bilik beliau, yang merupakan Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi Kreatif, dan juga panel kita yang bersama dengan saya di sebelah saya ini, Yang Mulia Dr. Raja Iskandar bin Raja Khalid, yang merupakan Ketua Jabatan Pengajian Warisan. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk program pada pagi ini, kita akan bersama selama lebih kurang 1 jam, di mana kita akan memperkenalkan anda semua kepada program-program yang ditawarkan di bawah FTKW, dan seterusnya kita akan memberikan sedikit penerangan ataupun sedikit maklum balas daripada alumni-alumni yang kita jemput juga. Nanti kita akan bersama dengan alumni. Jadi kita akan bersama dengan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan pada pagi ini, yang mana fakulti ini terletaknya di kampus Bacok. Okey, seperti yang sedia maklum, kita di UMK ada 3 kampus, Bacok, Pengkalan Cepa dan juga Jeli. Jadi FTKW ini letaknya adalah di Bacok. Jadi sebelum kita lebih lanjut berkenaan dengan perbincangan ataupun perkongsian kita pada pagi ini, adalah lebih baik sekiranya kita melihat dahulu VT yang telah disediakan oleh pihak penganjur berkenaan dengan video korporat UMK. Silakan.
University Malaysia Kelantan, UMK, is an entrepreneurial university. We implement the government's aspiration to ensure the younger generation are not only highly educated, but also entrepreneurial. Our mission is to become the #1 entrepreneurial university in Malaysia by 2023, in ASEAN by 2026, and in Asia by 2030. This is in line with the National Entrepreneurship Policy, which aims to make Malaysia an entrepreneurial country by 2030. According to this vision, UMK ensures the whole university functions within an entrepreneurial ecosystem. This ecosystem comprises of 9 faculties, including the Language Centre, supported by institutes and centres of excellence, implemented with the discipline of innovation-based entrepreneurship. The university's upper management, together with UMK employees at all levels, are committed to realising UMK as a Malaysian public university well respected for its foundation of entrepreneurship. Implementing this ecosystem, the University Malaysia Kelantan Entrepreneurship Institute, UMKEI, oversees 3 other entrepreneurship-based centres: the Centre for Entrepreneurship Development and Education, CEED, the Institute of Small and Medium Enterprises, ISME, and the Global Entrepreneurship Research and Innovation Centre, GERIC. The Faculty of Entrepreneurship and Business, spearheading this structure, has successfully developed collaborative entrepreneurial networks such as UMK Frontier Street, the Entrepreneurial Advisory Council, the Entrepreneurship Committee, and Gerak Gempoko Usahawana. From the academic aspect, UMK offers 25 undergraduate programs and 16 postgraduate programs in the fields of business and tourism, science and technology, as well as arts and heritage. The university is constantly enhancing its teaching and learning system to ensure that the process of learning takes place creatively and innovatively through My Academic Integrated System, MyICE, massive open online courses, MOOC, and blended learning. UMK is committed to the development of first-class graduates to become the leaders of industry. Collaboration with world-class local corporate sectors, as well as a network of well-known regional educational institutions, is aimed at empowering UMK from various angles. This is evidenced by the increase in the marketability of graduates and graduates who create jobs through businesses. Research, innovation, and commercialization is another important part of UMK. Research funding and the number of innovations and commercialized products increase every year. UMK has excelled in various prestigious competitions. With the hashtag UMK4Society, UMK is also involved in various community activities. Our staff and students consistently demonstrate outstanding skills and abilities. With such a great spirit of teamwork, UMK has never looked back to emerge as a respected educational entity in the region. We at UMK believe that our presence will give a new look to the development of a valley of knowledge. Indeed, our core, entrepreneurship, will always make us, University Malaysia Kelantan, relevant, unique and different. Tadi
sedikit paparan berkenaan dengan gambaran berkenaan dengan UMK. Jadi saya harapkan anda semua boleh mendapat sedikit info berkenaan dengan UMK melalui video yang telah ditayangkan tadi. Jadi sebelum kita memulakan dengan sesi bersama dengan panel kita pada pagi ini, saya suka untuk memaklumkan bahawa kita turut menyediakan kuis berkenaan dengan UMK dan juga FTKW untuk anda sebagai penonton. Jadi cara-cara untuk menjawab kuis ini nanti yang akan saya berikan pada hujung rancangan, kita akan berikan soalan kuis tu. Caranya adalah anda perlu meletakkan jawapan anda di ruangan komen, kemudian turut disertakan dengan nombor soalan anda, kemudian masukkan jawapan dan di akhir sekali adalah letakkan hashtag We Are UMK Family dan juga hashtag Road to UMK. Contohnya adalah sekiranya anda menjawab kuis satu, lepas tu awal letak jawapan dia bola ataupun apa-apa jawapanlah yang anda rasakan betul. Kemudian letakkan hashtag We Are UMK Family dan juga hashtag Road to UMK seperti yang anda boleh tengok dekat skrin sekarang lah. Jadi selain itu, anda juga diminta untuk memberikan jawapan berkenaan dengan kaji selidik yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita teruskan terus kepada sesi kita pada pagi inilah, iaitu kita bersama dengan panel kita yang pertama, iaitu Yang Mulia Dr. Raja Iskandar Raja Khalid, untuk memberikan penerangan dari berkenaan dengan program yang ditawarkan di bawah FTKW, iaitu program pengajian warisan. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Sudirman. Okey, seperti yang kita tahu, FTKW merupakan salah satu fakulti yang terawal yang terawal ditubuhkan di UMK, dan kita ada dua program, iaitu program pengajian warisan dan juga program teknologi kreatif. Untuk permulaan saya akan memberikan sedikit penerangan tentang program pengajian warisan, dan selepas ini rakan saya Dr. Nick akan memberi penerangan sedikit tentang program yang ditawarkan, iaitu teknologi kreatif. Baik, Jabatan Pengajian Warisan, kita ada beberapa elektif ya. Untuk permulaan, ini sedikit peneranganlah mengapa kita mempelajari tentang warisan. Okay, kami menawarkan satu program yang diiktiraf di rantau ini. Program ini direka untuk memberi tumpuan kepada panca indera yang terlatih memberi ruang untuk bertindak secara inovatif dan mampu mengatasi cabaran prestasi. Dan ijazah sarjana muda pengajian warisan juga menawarkan peluang pembelajaran di dalam pelbagai disiplin ilmu berkaitan warisan ketara dan tidak ketara. Ia dibangunkan untuk melahirkan siswazah yang berketerampilan, berpengetahuan, memahami dan menghayati bidang warisan secara teknikal, inovatif, kreatif dan beretika melalui pendekatan yang mapan. Proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara teori dan praktikal, menerusi kaedah pengajaran kuliah, studio, bengkel, amali di industri, pembangunan dan penghasilan produk, persembahan produksi, dan penyelidikan ilmiah yang memenuhi keperluan bergraduat. Baik, kita ada 4 bidang elektif. Yang pertama iaitu kesusastraan warisan. Ini lebih kepada kajian berkaitan dengan warisan sastra ya. Dan kita ada beberapa siri-siri webinar, dan kita juga menjemput, selain daripada kuliah, kita juga menjemput pakar dan juga tokoh-tokoh. Ini yang terbaru yang kita buatkan seminar. Dan kita juga ada lawatan dan juga menganjurkan seminar-seminar bersama tokoh-tokoh sastrawan negara. Dan ini adalah salah seorang yang kita jemput ya, dengan Prof. Siti Zainun. Dan saya sedikit penerangan sikit tentang kursus. Ini adalah sebahagian daripada subjek atau kursus yang ditawarkan, iaitu teori dan kritikan sastra, puisi tradisional, kritikan drama, teknik penulisan kreatif, sastra dalam filem dan magnus opus Melayu. Ini adalah sebahagian daripada subjek ataupun kursus yang ditawarkan. Dan ini peluang kerjaya, pelajar boleh menjadi penulis skrip, novelis, editor, sama ada akhbar atau majalah, penyair, guru, pensyarah, pegawai arsip, penyelidik dan usahawan. Seterusnya kita ada sarjana muda pengajian warisan dalam elektif seni persembahan.
Dan kursus ini adalah merupakan ataupun elektif ini merupakan yang terbaru ya. Kita dah walaupun terbaru pun kita dah ada 3 kohort ya dah yang lepas, dan antaranya adalah yang dipelajari teater, sedikit muzik tradisional dan juga tarian tradisional. Ini adalah pelajar-pelajar memenangi anugerah pertandingan yang diadakan. Dan inilah persembahan akhir teater yang dilakukan oleh para pelajar. Dan ini adalah antara kursus ataupun subjek yang diajar. Di antaranya adalah pengarahan teater tradisional Kelantan. Pembuatan alat muzik ini adalah salah satu, saya rasa yang tidak ada lagi ya di negara kita ya. Di mana pelajar diajar bagaimana untuk membuat alat. Dan pelajar-pelajar kita berjaya menjual alat-alat muzik itu. Dan kita ada juga subjek seperti etnomusikologi, sinografi dan tarian Asia Tenggara. Dan bidang kerjaya yang boleh diceburi di antaranya artis budaya, pengurus pentas, pengurus seni persembahan, promotor kesenian, guru pensyarah atau penyelidik dan juga usahawan. Kita dah ada ya usahawan dalam bidang warisan. Dan seterusnya kita ada satu lagi elektif iaitu konservasi warisan. Okey, di sini kita ada makmal juga ya, dan juga kita adakan siri lawatan meninjau bagaimana warisan dipelihara dan juga proses konservasi. Ini adalah antara projek akhir pelajar konservasi di mana mereka buat model dan bagaimana proses untuk memelihara. Dan ini antara kursus-kursus yang ditawarkan subjeknya, iaitu kajian dilapidasi, pengurusan koreksi, pengantar arkeologi, repositori, teknologi multimedia dan pemuziuman, dan juga konservasi organik. Dan bidang kerjaya yang boleh diceburi adalah konservator. Konservator ni sama ada bangunan ataupun dari artifak ya. Dan kurator muzium, pengurus kesenian, arkeologis, guru dan pensyarah. Arkeologis ni dia kena belajar lagi, tapi bidang arkeologis tu ada diajar dalam kursus. Penyelidik dan juga usahawan. Berikut adalah warisan budaya. Warisan budaya melihat secara keseluruhan dan juga bagaimana dari aspek pemuziuman, pengurusan muzium dan galeri. Dan antara aktiviti pelajar selain daripada kuliah, mereka juga membuatkan lawatan di dalam dan luar negara. Yang ini mereka membuat lawatan di luar negara, di Aceh ya, dan melihat bagaimana aspek-aspek pemeliharaan dan juga pemuziuman, bagaimana menguruskan muzium. Ini adalah antara siri-siri bicara yang kita adakan dalam bidang warisan. Dan inilah kursus yang ditawarkan di dalam bidang warisan budaya. Di antaranya adalah perundangan warisan budaya, muzium dan galeri, di mana mereka mempelajari cara-cara untuk menguruskan muzium ya. Warisan dan pelancongan, ini adalah yang penting ya, warisan dan pelancongan, di mana merupakan salah satu bidang dan juga industri yang semakin berkembang. Warisan dan budaya masyarakat pribumi, ini juga adalah satu kursus yang menarik. Sejarah tentang warisan dan pengurusan warisan. Dan bidang kerjaya yang boleh diceburi iaitu pengurus warisan, pengurus galeri, kurator muzium, pengurus kesenian, guru dan pensyarah, penyelidik dan juga usahawan. Dan ini adalah antara pelajar-pelajar kita lah yang di antaranya aktiviti kesenian. Dan ini antara yang kita buat lawatan antara pelajar warisan ke Cambodia dan sebagainya. Dan banyak ya, kita selain daripada kita belajar di kuliah, kita juga menggalakkan pelajar untuk keluar. Di antaranya untuk buat fieldwork, buat penyelidikan dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada kursus dan juga untuk pendedahan kepada pelajar-pelajar warisan. Dan itu saja saya rasa untuk warisan. Dan kita tunggu jika ada sebarang pertanyaan, dan selepas ini kita serahkan kepada rakan saya Prof Madya Dr. Nick untuk sesi seterusnya di mana beliau akan menerangkan tentang teknologi kreatif. Baik, terima kasih kepada Dr. Raja Iskandar.
Raja Khalid, Ketua Jabatan bagi Pengajian Warisan yang memberikan sedikit sebanyak berkenaan dengan penerangan tentang program pengajian warisan itu tadi, di mana kalau saya boleh simpulkan terdapat 4 bidang utama di bawah program itu, ya Doktor. Ya. Okey, yang mana 4-4 tu di-embed di bawah satu program yang sangat-sangat luas, dan saya percaya melalui program ini pelajar diberikan pendedahan bukan sahaja secara formal di dalam kelas, tetapi juga pendedahan secara fizikal terhadap Di luar. Okey, so pelajar-pelajar ni di FTKW ni secara khasnya kita bentuk secara akademik dan juga secara teknikal sekali lah. Alright, itu adalah berkenaan dengan ijazah sarjana muda pengajian warisan yang telah diterangkan oleh Dr. Raja Iskandar sebentar tadi. Terima kasih lagi sekali Doktor. Sama. Kemudian seterusnya kita beralih kepada Prof. Madya, Dr. Nick Zulkarnain yang sekarang berada di online. Saya harapkan beliau telah pun bersama kita tadi. Jadi untuk menerangkan berkenaan dengan program di bawah teknologi kreatif, saya persilakan Prof. Madya, TS Dr. Nick Zulkarnain untuk memberikan penerangan berkenaan dengan program tersebut. Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih Encik Sudiman dan juga rakan saya Yang Mulia Dr. Raja Iskandar kerana telah memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan program yang ada di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Okey, dan yang sebenarnya memang di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan ni kita menggabungkan antara dua kursus ataupun program dan pengajian yang kita saling melengkapi iaitu teknologi kreatif dan juga warisan. Jadi macam mana kita nak angkat warisan ni menerusi teknologi kreatif, dan kita merangka satu program khusus yang kita ada jalinkan dalam program pengajian di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan ni. Dan antara yang lain juga kalau kita tengok sekarang ni teknologi kreatif ni menjadi satu enabler lah kepada peningkatan juga kreativiti, di mana kita boleh mempelbagaikan lagi produk kreatif kita menerusi kandungan warisan, termasuk kandungan teknologi juga, untuk kita selaraskan dengan perkembangan teknologi baru yang kita katakan sekarang ni teknologi IR 4.0. So itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan program teknologi kreatif dan warisan ini. Okey, dan mungkin saya nak cerita sedikit berkenaan dengan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. So kita sebenarnya wujudnya Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan untuk membangunkan insan seimbang dalam holistik persoalan bagi kesejahteraan global. Jadi kedua-dua elemen pengajian seperti yang dinyatakan oleh Yang Mulia Dr. Raja Iskandar, warisan dan teknologi kreatif ini kita saling melengkapi untuk kita menghasilkan modal insan yang berkapasiti tinggi untuk kita memenuhi pasaran kerjaya dalam bidang teknologi kreatif dan juga konservasi warisan dan sebagainya. Dan ini adalah Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Okey, okey, kita tengok untuk program kreatif teknologi, kita ada fokus kepada development of creative industry based on national creative policy. So yang tu kita tengoklah dari aspek creative content industry, dalam creative industry culture art dan juga creative industry culture heritage. Okay, so kita guna teknologi ni untuk kita angkat warisan dan sebagainya. Dan dengan kursus teknologi kreatif dan warisan, kalau kita tengok lebih detail lagi berkenaan dengan creative content, okay, so kita tengok dari sudut advertising. Okay, kursus-kursus yang kita tawarkan di bagi program sarjana muda teknologi kreatif. So kita akan memastikan kursus-kursus yang ditawarkan ni memenuhi pasaran dalam advertising, art, design, animation dan juga apps development. Dan kita tengok juga dari aspek visual art, so slide yang introduction ni. Untuk creative industry culture art. Dan antara komponen yang kita rujuk untuk bagi program
kreatif teknologi ni. So kita menawarkan kursus visual communication design dan industrial design, pengajian skrin, textile, fashion, multimedia, fine art and animation. So program-program ni merupakan kita menerapkan kemahiran kepada para pelajar kita untuk menghasilkan satu produk kreatif menerusi berbagai bidang termasuk bidang communication visual. So di mana advertising dan juga kreatif content dihasilkan menerusi visual communication design. So kalau kita tengok untuk program industrial design, dia lebih kepada pembangunan produk kreatif di mana kita membangunkan estetik kepada sesuatu produk agar produk tu bukan sekadar untuk pembangunan functionality kepada produk tetapi juga memenuhi cita rasa dan kehendak industri. Bagi program elektif screen study, kita memang fokus kepada penghasilan filem dan juga penghasilan kandungan kreatif termasuk beberapa filem pendek dan sebagainya. Dan kita ada juga pengkhususan berkenaan dengan textile fashion di mana textile fashion ni merupakan industri yang sedang berkembang terutamanya untuk kita mengangkat industri tekstil negara, dan yang paling penting juga adalah multimedia selaras dengan dasar pembangunan digital negara, dan untuk kita memenuhi pasaran digital, masalah kandungan digital dan sebagainya. Dan tidak lupa juga dalam untuk program sarjana muda teknologi kreatif, kita juga ada elektif berkenaan dengan fine art dan juga animation yang merupakan satu khusus ataupun kemahiran yang kita perlukan bagi pelajar-pelajar yang kata dalam keadaan semasa sekarang untuk perkembangan teknologi digital dan sebagainya. Dan mungkin saya nak highlight juga di sini, kita sebenarnya bagi program pengajian sarjana muda teknologi kreatif, kita sebenarnya diakreditasi oleh dua badan profesional, iaitu diakreditasi oleh MQA dan juga sekarang ni kita telah beralih kepada akreditasi MBOT, iaitu Malaysian Board of Technologies, so di mana para graduan yang dilahirkan melalui program sarjana muda teknologi kreatif ini boleh mendaftar sebagai graduate technologies dalam bidang arts and multimedia. Dan ini merupakan satu step pertama untuk mereka diiktiraf sebagai professional technologies yang di bawah Akta Teknologi dan Teknikal untuk kita angkat. Dan ini adalah satu kelebihan untuk kita tawarkan kepada para pelajar yang mengikuti khusus bagi program sarjana muda teknologi kreatif. Dan seperti yang diterangkan tadi, Yang Mulia Dr. Raja telah menerangkan kerana program Bachelor Heritage tadi. Jadi mungkin saya boleh serahkan balik kepada moderator untuk meneruskan sesi kita pada perkongsian pada kali ini. Silakan. Atas perkongsian tadi, beliau tidak bersama kita secara fizikal di sini tetapi berada di lokasi lain, tetapi dengan adanya teknologi pada masa ini dia membolehkan kita berada di mana-mana untuk program seperti inilah. Jadi sedikit sebanyak daripada perkongsian yang telah diberikan oleh beliau tadi, iaitu berkenaan dengan program pengajian berkaitan dengan teknologi kreatif yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Jadi saya boleh simpulkan di situ terdapat dua program utama yang ditawarkan di bawah FTKW, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian dan juga Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif juga dengan kepujian. Jadi kedua-dua program ini adalah di bawah satu fakulti, iaitu FTKW. Jadi suka juga untuk saya menerangkan ataupun menekankan di sini, selain daripada menawarkan program-program prasiswazah, FTKW juga menawarkan program-program di bawah pasca siswazah. Sekiranya ada yang berminat untuk datang untuk mengikuti program khusus di dalam pasca siswazah peringkat sarjana ataupun peringkat PhD, juga boleh mengikuti kursus di bawah FTKW, Doktor. Yeah. Betul. Di bawah kedua-dua program tadilah. Jadi itu adalah berkenaan dengan kedua program. Dan seterusnya kita
tanpa melengahkan masa, kita juga turut bersama dengan dua alumni daripada FTKW, seorang daripada program pengajian warisan dan seorang lagi daripada program teknologi kreatif. Jadi kita dapatkan sedikit maklum balas daripada kedua-dua alumni ini tentang pengalaman serta pekerjaan yang mereka laksanakan sekarang setelah tamat bergelar sebagai graduan daripada FTKW. Okey, kita mulakan dengan saudara Vicky terlebih dahulu. Hai, terima kasih. Apa khabar saudara Vicky? Hai, salam luar biasa. Nama saya Vicky Nizam ataupun lebih dikenali sebagai Vicky lah di Universiti Malaysia Kelantan. Saya merupakan pelajar jurusan pengajian skrin, Fakulti Teknologi Kreatif dan juga Warisan. Kalau saya nak bercerita tentang UMK, sekarang ni saya tengah bekerja sebagai pegawai pemasaran video di sebuah syarikat pemakanan. Dan saya mempunyai dua perniagaan, boleh tengok di sebelah sinilah, Bokvik dan juga Chilidon. Itu adalah perniagaan yang saya lakukan sebagai part time. Dan kedua perniagaan ni saya mula sejak daripada Universiti Malaysia Kelantan dulu. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, Universiti Malaysia Kelantan ini telah menjadikan saya manusia yang luar biasa. Okay. Analogi yang paling mudah yang saya boleh ambil adalah kalau sebelum masuk UMK, saya boleh buat satu bola, tetapi selepas saya menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Kelantan, saya boleh memberikan bola itu value, saya boleh memberikan bola itu satu branding, saya boleh memberikan bola itu satu keistimewaan yang luar biasa. Ya. Dan itulah yang telah diajar pada saya, ya. Dan bagi saya pengajian di Universiti Malaysia Kelantan ini bukan sahaja pengajian yang formal, tetapi ia juga menjurus kepada industri. Dan antara benda yang saya boleh berkongsi adalah sewaktu saya berada di UMK, dua perkara lah. Sewaktu saya berada di UMK, saya dan bersama dengan tim saya pada waktu itu telah menubuhkan satu stesen radio, ya, stesen radio online, dan kita telah menjalankan stesen radio itu selama 2 tahun di bawah bimbingan Dr. Khairul Azhar dan juga Dr. Nick Zulkarnain. Nampak tak betapa luar biasanya peluang yang diberikan oleh Fakulti Teknologi Kreatif kepada pelajar-pelajar. Dan yang kedua adalah disebabkan saya sebagai pelajar Fakulti Teknologi dan Kreatif, saya juga telah diberi peluang di industri untuk mengarahkan sebuah telefilm di Astro yang bertajuk Sekolah Api sewaktu saya tahun 3. Okay, dan saya rasa andai kata kalau saya tidak masuk ke Fakulti Teknologi Kreatif, maka saya rasa saya takkan dapat peluang-peluang yang sebegini. Jadi kepada sesiapa yang berada di luar sana, jika anda mempunyai peluang untuk masuk ke FTKW, silakanlah, kerana ini adalah peluang terbaik untuk menjadikan anda lebih luar biasa. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Vicky untuk perkongsian berkenaan dengan pengalaman serta apa yang beliau telah peroleh sekarang. Beliau telah pun berjaya embed nilai-nilai keusahawanan tu sesuai dengan keperluan ataupun tagline yang universiti kita pegang sendirilah, di mana kita nak menjadi salah satu universiti yang berteraskan kepada keusahawanan, ya Doktor. And then terusnya kita bersama dengan saudari Siti Nur Aisyah Jasman. Okey, ini adalah alumni daripada program pengajian warisan. Saudari Siti Nur Aisyah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Masih ingat lagi dengan Dr. Raja Iskandar? Saya ingat. Assalamualaikum Dr. Raja dan juga Dr. Nick Zulkarnain. Apa khabar? Sihat. Okey, Aisyah, boleh berkongsikan kepada kami semua tentang pengalaman dan juga apa yang awak telah lakukan sekarang sebagai graduan daripada FTKW dan UMK secara am. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang UMK. Saya sekarang bukan museum di unit museum Kereta Api Tanah Melayu Berhad, di mana sebenarnya dekat UMK ni saya belajar banyak perkara tentang pengajian warisan secara khususnya lah, lebih-lebih lagi melibatkan arkeologi dan juga konservasi. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan pelajar konservasi warisan
di mana pelajaran konservasi warisan pada dasarnya kami didedahkan tentang cara pemeliharaan dan pemeliharaan warisan secara amnya berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan yang telah diwartakan oleh kerajaan kita. Jadi apa yang saya telah pelajari di FTKW ini secara tidak langsung dapat membantu saya untuk menjadi seorang pegawai yang lebih berkaliber untuk membantu KTM khususnya menyumbang sesuatu untuk membuka sebuah galeri, insya-Allah. KTM akan ada membuka sebuah galeri. Jadi apa perancangan yang saya buat sekarang ni lebih kepada kerja-kerja inventory dan juga konservasi lah. Okey, apa yang menariknya di UMK ini lebih kepada kita mempelajari tentang visual art. Saya pun sedang membuat visual saya sendiri untuk dipublikkan kepada KTM lah, lebih kepada in-house. Jadi itu sajalah fokusan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Siti Nur Aisyah untuk perkongsian di mana beliau sekarang telah bertugas di Muzium Kereta Api. Okay, jadi kedua-dua alumni yang kita bawa pada hari ini adalah alumni yang berjaya di dalam bidang yang mereka telah perikuti di UMK dahulu dan sekarang telah bergelar sebagai seorang tenaga kerja di luar sana. Jadi itu adalah satu kejayaan. Tapi bukan hanya dua orang ni, tapi daripada fakulti kita ramai lagi pelajar-pelajar ataupun graduan kita dah pun mendapat pekerjaan yang mana yang tu adalah sebagai contoh sahaja, Doktor. Okay. Jadi kepada yang terus mengikuti kami, teruskan bersama dengan FB Live official UMK dan juga melalui UMK TV, YouTube channel UMK TV juga ditayangkan secara langsung kepada anda sekiranya tidak dapat menggunakan Facebook, juga boleh mengikuti menggunakan YouTube channel. Dan seterusnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program dan juga fakulti kami ataupun FTKW tadi, kita teruskan dengan tayangan video korporat daripada FTKW. Kita sama-sama saksikan.
FTKW fokus tekan kerjasama dan wawasan. Pemerkasaan warisan melalui teknologi kreatif dan keusahawanan. FTKW, bermulanya satu kejayaan. Bina kejayaan anda di sini. Bina kreativiti anda di sini. Lahirkan pelajar yang inovatif. Melahirkan pelajar yang kreatif dan yang inovatif. Berdaya saing, maju dan cekal. Bersama membentuk jati diri. Tingkatkan jati diri, tingkatkan prestasi. Tingkatkan prestasi. Sayangi budaya, sayangi warisan, sayangi masa depan anda. Segalanya bermula di FTKW. Okey, itu tadi sedikit sebanyak sedutan berkenaan dengan FTKW sendiri, di mana kita boleh lihat warga kerja, pensyarah-pensyarah serta pelajar-pelajar yang berada di fakulti dengan gembira dan juga senang hati untuk berada di kampus dan juga tapi sekarang keadaan tidak membenarkan keadaan itu berlaku, tapi yang itu diambil sebelum berlakunya pandemik lah. Jadi sebelum mungkin kita mengakhiri program pada pagi ini, mungkin sepatah dua kata daripada doktor berkenaan dengan harapan doktor kepada pelajar-pelajar kita yang tidak dapat hadir ke kampus dan juga perlu menjalani pengajian secara online sekarang. Terima kasih. So saya dengan kami di FTKW berharaplah anda di luar sana, adik-adik yang ingin menyambung pelajaran dalam bidang warisan dan juga edukatif, boleh datang ke FTKW dan kalau nak hubungi kami melalui email atau telefon, boleh dapati dari website ya. Kita ada website UMK dan juga website fakulti. Kita pun ada FB page kami di beberapa ya. Kami ada setiap elektif tu ada FB page kami sendiri dan boleh juga layari juga dan boleh hubungi kami bila masa, dan kami berharap untuk menyambut pelajar-pelajar baru dan juga pelajar-pelajar lama yang sekarang ni masih lagi berada di luar di rumah dan tak dapat kembali ke program. InsyaAllah dengan redanya PKP ni insyaAllah ya boleh kembali dan boleh memeriahkan lagi kembali fakulti kami. Dan sekali lagi saya harap kami harap kepada anda yang masih memikirkan di mana nak belajar untuk meluahkan kreativiti, untuk mempelajari tentang kreativiti dan juga warisan, silalah datang ke FTKW. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor untuk sedikit nasihat dan juga makluman kepada yang berada di luar sana lah, terutamanya pelajar-pelajar FTKW sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri program pada pagi ini, saya ingin mengulang lagi sekali cara-cara untuk menjawab kuis tadi, di mana anda perlu menjawab kuis dengan meletakkan nombor soalan di ruangan komen, kemudian masukkan jawapan anda. Sekiranya anda menjawab bola ataupun sebagainya, itu jawapan anda lah. Kemudian di bawah belakang nama jawapan itu diletakkan hashtag #WeAreUMKFamily dan juga hashtag #RoadToUMK. So kalau tak ada hashtag, kita tak akan kira sebagai markah nanti, sebab hadiah-hadiah telah disediakan oleh pihak penganjur untuk anda semua. Jadi soalan-soalannya adalah, kena bersedia dengan soalan-soalan yang saya akan bacakan ini. Terdapat 5 soalan yang telah disediakan oleh pihak penganjur untuk anda jawab, dan jawapan tu nanti anda semua kena bagi di bahagian komen. Yang pertama, apakah teras pendidikan di UMK? Kuis soalan pertama, apakah teras pendidikan di UMK? Yang ni saya telah pun sebutkan di awal-awal tadi. Kemudian soalan yang kedua, di manakah letaknya Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan? Di kampus manalah? Kalau anda rasa di kampus Jeli, letakkan jawapan Jeli. Kalau di kampus Pangkalan Cepa ataupun Kota, letak Kota, ataupun kampus Bacok. Itu terpulang kepada anda yang menjawab. Dan soalan yang ketiga, berikan 2 nama program yang ditawarkan di FTKW. Berikan 2 program yang ditawarkan di bawah FTKW yang telah diterangkan oleh Dr. Raja Iskandar dan juga Dr. Nick Zulkarnain sebentar tadi. Soalan yang ketiga, berikan 1 prospek kerjaya setelah bergraduat daripada program di FTKW. Maksudnya apakah pekerjaan yang boleh diperoleh oleh pelajar sekiranya bergraduat daripada 2 program yang ditawarkan di FTKW tadi. Dan soalan yang kelima, berikan tagline ataupun slogan bagi FTKW. Berikan
tagline ataupun slogan bagi FTKW, yang mana yang ni anda boleh cari jawapannya dekat. Kalau tak dapat tangkap tadi, boleh rujuk kepada website FTKW. Dan sekiranya anda untuk jawapan anda boleh berikan di bahagian ruangan komen pada hari ini, dan pihak penganjur akan menapislah siapa yang layak untuk mendapat hadiah daripada pihak penganjur nanti. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program-program yang ditawarkan di bawah FTKW, anda juga boleh melayari laman sesawang FTKW www.ftkw.edu.umk.edu.my. Okay, www.ftkw.edu.umk.edu.my, ataupun boleh juga melawati laman sesawang UMK sendiri, www.umk.edu.my lah. So itu adalah berkenaan dengan program. Jadi untuk menyimpulkan program pada pagi ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tetamu kita, panel kita yang pertama, Yang Mulia Dr. Rajeet Iskandar. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa. Kemudian yang bersama kita secara online tadi, Dr. Nick Zulkarnain. Terima kasih Doktor. Dan juga dua alumni kita iaitu Saudara Vicky dan juga Saudari Siti Nur Aisyah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang mengikuti secara langsung sesi pada pagi ini, Road to UMK 2.0. Road to UMK, 2.0 pula. Road to UMK siri yang keempat bersama dengan FTKW. Mengikuti kami secara langsung daripada official UMK dan juga UMK TV, dan sekiranya ada pertanyaan lanjut boleh rujuk terus kepada pihak-pihak yang boleh dihubungilah, okey, UMK ataupun melalui fakulti sendiri. Jadi sekian sahaja daripada kami. Saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang mengendalikan program pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya mengundur diri, saya ingin maklumkan bahawa untuk sesi yang berikutnya, untuk program Road to UMK yang berikutnya, yang kelima lah, iaitu bersama dengan Fakulti Seni Bina dan Akistik, akan dilaksanakan pada 2 Mac 2021. Saya ulang lagi sekali, sesi yang seterusnya adalah bersama dengan Fakulti Seni Bina dan Akistik FSI pada 2 Mac 2021 nanti. Jadi sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.